Yang seterusnya, terdapat banyak fatwa-fatwa yang ditafsirkan daripada hukum hakam Allah Ta'ala dan Rasulullah. Bila diamalkan jadi susah, menjadi payah dan menjadi rumit kerana salah tafsir dan tafsir berlebihan ditambah-tambah. Ni apa sebabnya? Faham Ustazah? Okey. Jemaah adik kakak. Ya royak dalam ni terdapat fatwa-fatwa yang ditafsirkan daripada hukum hakam Allah Ta'ala. Waktu keluar ke fatwa tu daripada hukum hakam Allah Ta'ala. Keluar ke fatwa tadi melalui Rasulullah. Hukum hakam Allah Ta'ala dan Rasulullah. Bila kita amal fatwa yang waktu bik tu, hukum hakam yang keluar tu, jadi susah kita amal. Menjadi payah kita amal. Dan menjadi rumit kita amal. Kerana hukum hakam fatwa yang dia kata tadi salah tafsir. Dan dia tafsir pula berlebihan. Dia tambah-tambah pada tafsir itu. Tu menyebabkan kita jadi susah nak amal, payah nak amal, rumit nak amal. Kita pula orang jahil. Payah nak amal, susah nak amal, rumit nak amal, itu adalah bukan daripada Allah Ta'ala. Bukan. Kalau benda perkara hukum hakam, jadi rumit, jadi susah, jadi payah kita nak amal, sebenarnya bukan daripada Allah Ta'ala. Ni ingatlah tu. Sebab Allah Ta'ala ni rahmatan lil alamin. Memberi rahmat. Memberi banyak munafaat daripada mudarat. Tu kalau tafsir betul daripada Allah Ta'ala. Daripada Rasulullah. Tak kira lah siapa tafsir pun. Kita orang jahil. Lemah amal ibadah. Tak pandai nak tapih. Tak pandai nak tapih. Kata-kata fatwa orang. Tidak pandai nak cari bukti pula. Bila difatwakan oleh orang ngajar, dengar molek. Bila difatwakan oleh orang ngajar, kita dengar, kita pegang dan kita amal. Walaupun tidak memberi munafaat. Tu kelemahan kita. Tak nyanyi. Kita dalam golongan orang awam, orang jahil, orang lemah amal ibadah. Bila kita dikatakan jahil, lemah amal ibadah, kita tak pandai nak tapih-tapih ni. Kita tak pandai nak cari bukti. Moga kita tak ada. Nak bukti dengan apa? Quran tafsir tak ada. Nak bukti dengan apa? Hadis himpunan, hadis sahih. Tak ada. Nak bukti dengan apa? Kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Tak ada. Nak bukti dengan apa? Tak pandai pula baca. Nak pergi dengar orang ngajar. Tok laki lagi nak bukti dengan apa? Bila difatwakan oleh orang ngajar, kita dengar, kita pegang, kita pula amal. Walaupun hukum hakam tadi tidak memberi munafaat, telahlah kita. Walaupun hukum hakam tadi pada diri kita berasa tak ada munafaat pun, tapi kena telah, turut sebab percaya ke orang ngajar. Seperti tafsiran yang telah menjadi fatwa, dipegang dan diamal oleh kita semua. Seperti fatwa menjadi hukum hakam. Yakni tidak boleh membuat tumbuhan dan rupuk dan semut samung di atas perkuburan. Maksudnya di atas dada kubur. Ada yang berfatwa haram membuatnya. Supa dengan fatwa ni. Salah satu fatwa yang kita duk pegang, duk amal, duk turut ni. Duk ikut. Bila orang ngajar kata, kita pun ikut, turut, pegang, amal, dengar kata. Walaupun tak munafaat pun kita. Contoh fatwa yang diberi tadi, tafsiran yang telah menjadi fatwa yang kita pernah dengar, kita pegang, kita amal oleh kita semua, seperti fatwa yang menjadi hukum hakam pada kita lala ni, yakni hukum hakam gapo yang diberi fatwa ke kita. Yang mana kita tahu benda tu kalau pada kita tak ada faedah sikit habuk. Tak memberi munafaat pun kita. Iaitu, hukum hakam fatwa kata tidak boleh membuat tumbuhan dan rupuk dan semut samung di atas perkuburan. Maksudnya,
tak boleh buai tumbuhan rupuk, rapah, semut, samung di atas dada kubur. Adanya fatwa kata haram buai, cabut, rupuk, pokok atas dada kubur. Bagi kita, Raja dengar ke tak? Fatwa-fatwa tu. Persoalannya, tafsiran tu tidak boleh buai tumbuhan dan rupuk dengan alasan tumbuhan pada setiap masa waktu dia hidup, dia sentiasa bertasbih menjadi pertolongan pada roh si mati. Tu alasan orang mengajar kata. Sebab apa jadi haram buai pokok rupuk atas kubur, atas dada kubur. Dia kata rupuk ni dia panggil rupuk tadi, hidup dia sentiasa bertasbih kalau dia hidup atas dada kubur ibu bapa kita. Kemudian pula tumbuhan tu pada setiap masa dia memberi sentiasa tasbih dan menjadi pertolongan pada roh si mati. Kalau pok kita mati duduk dalam kubur tu, kubur atas dada kubur mak pok kita tumbuh rupuk rapah, tumbuh pokok-pokok, jangan dicabut. Sebab apa? Rupuk pokok tadi bertasbih, memberi pertolongan kepada roh. Tu daripada tafsiran tu kita biasa dengar ke tak? Ditafsirkan semua tumbuhan di atas perkuburan itu adalah milik si mati. Adalah berdosa pada kita yang membuai dan membersihkan. Raja dengar ke tak? Dosa kita. Haram kita cabut, buai, bersih, rupuk hak tumbuh, tumbuhan hak tumbuh atas dada kubur tu. Sebab rupuk pokok tu hak tumbuh, hak milik si mati. Raja dengar ke tak? Sila komen jumpa adik kakak. Sebelum kan nak pergi jawapan seterusnya. Biasa dengar tapi tak ikut. Tengok. Bapa kita jadi tak ikut. Sedangkan orang ngajar terang jelas. Haram lagi. Dosa lagi. Bapa kita tak ikut. Sebab tidak boleh memberi munafaat kepada kita. Gapa tak lagi beri munafaat ke kita? Kita tengok yang seterusnya Jumaat. Pada kita, bila diukur pada Islam memberi rahmat pada seluruh alam. Fikir balik. Kalau kita ukur pada Islam ni, Allah Ta'ala kata mana? Adalah memberi rahmat kepada seluruh alam, seluruh makhluk. Bila dibuat dan dilakukan seperti perbuatan tidak membersihkan tumbuhan di atas kubur, kita kena ukur dengan munafaat dan mudarat. Tengok Jumaat. Sedangkan kalau kita fikir balik kepada Islam yang Allah Ta'ala redha kepada kita, bahawa Islam memberi rahmat kepada seluruh alam. Bila dibuat, dilakukan, diamalkan, contoh seperti perbuatan tidak membersihkan tumbuhan di atas kubur. Contoh, misalnya kita pergi kubur mak pak kita. Kita tak bersih pun pokok rupuk hak duduk seleruk, hak duduk jadi hutan, semut samung atas dada kubur mak pak kita. Kita fikir ukur ke tak? Boleh kita ukur dengan munafaat dan mudarat. Apa yang Islam kata? Islam kata memberi rahmat pada seluruh alam. Kepada seluruh alam. Kalau kita tak buat berupuk pokok atas dada kubur, boleh beri munafaat ke mudarat kepada kita. Munafaat ke mudarat kepada kita. Kalau tak buat berupuk pokok atas dada kubur mak pak kita, tak bersih rupuk tu, pokok tu. Kita fikir ukur dengan Islam. Boleh memberi munafaat ke mudarat. Sebenarnya kalau kita tak buat rupuk, tak cabut, tak bersih rupuk ataupun pokok atas dada kubur mak pak kita. Jumaat. Boleh jawab? Betul tu. Islam tu cantik, bersih. Islam tu bersih, cantik, mudarat kalau kita tak buat rupuk pokok atas dada kubur. Jumaat kita jawab. Mudarat ustazah. Mudarat nanti ada ular ustazah. Itulah sebab kita kena ukur. Gak kita nak pergi pun takut. Dah kubur keliling kelala kita pakat tak buai belakang.
Kena pula kubur dalam hutan. Allahu Akbar. Kubur pula no, duduk kat jengtan ni, atas bukit, dalam hutan tu. Tempat tak ada rumah orang. Kubur dalam hutan. Dalam hutan pula semua samung. Bapa? Tak boleh buat. Haram. Dosa. Agak-agak, betul ke tak fatwa tu? Kena fikir ukur dengan Islam yang bersih suci. Yang memberi manfaat. Yang memberi rahmat kepada seluruh makhluk. Betul ke tak agak-agak dengan fatwa tu yang memudaratkan kita? Kita takut nak pergi kubur. Hutan. Hutan biasa pun kita tak kira. Ni kan pula hutan atas kubur. Hutan atas kubur. Lagu mana cerita tukar jemaah. Bukan atu. Kena kucing mari turut kita. Sila je tengok. Nampak lagi. Nampak lagi gitu. Dah, baca ngatik tak ada siapa. Seminit 2. Lepas tu akhir sekali. Dia main dengan hutan nak pergi kubur. Salah fatwa tu jemaah kita kata. Mudarat takut ular. Learning sedaplah kita kata lagu tu. Kita mati esok. Anak cucu kita lagu mana? Kalau kubur kita penuh dengan hutan, penuh dengan rupuk apa yang menakutkan. Lagu mana anak cucu kita kepada kita pula? Lah ni kita kepada ibu bapa tok nenek kita. Sikit lagi anak cucu kepada kita pula. Lagu mana kalau duk pegang fatwa tak haram, dosa cabut rupuk atas kubur. Rupuk duduk tasbih, zikir kau roh atas kubur tu. Jemaah sekali lagi kan nak pesan, nak royak dia dengan baik. Lepas pada ni kan nak baca lagi ni keterangan dia. Jemaah pehadah tu dak sebab musabak Islam royak lagu mana. Nah. Yang seterusnya yakni apa manfaat dan apa mudarat jikalau tumbuhan dan rupuk tidak dibersihkan. Tu persoalan. Fikir ke tak? Gapo dia manfaat? Gapo dia mudarat jikalau tumbuhan dan rupuk tumbuh atas kubur tidak dibersihkan? Gapo manfaat pada kita, gapo mudarat pada kita, kita fikir ke tak? Kalau kita tak bersih kubur tu. Apa mudarat bila kita tidak boleh menjaga perkuburan ibu bapa kita pada setiap masa? Lagu mana pula mudarat pada kita bila kita tak boleh nak jaga sama kubur ibu bapa kita? Misalnya contoh, perkuburan tadi jauh daripada rumah kita. Hari-hari tak boleh nak pergi bersih. Ya kalau mari hujan metar, rupuk tumbuh hijau semula. Pokok naik semula. Ni rumah kita duk jauh dengan kubur ibu bapa. Lagu mana kalau kita tak boleh nak pergi cara hari-hari? Rumah kita jauh dengan kubur ibu bapa. Apa mudarat pada kita? Tak boleh nak jaga perkuburan ibu bapa kita. Pada setiap masa perkuburan jauh daripada rumah kita. Fikir atau tidak perkuburan di tanah suci Mekah Madinah. Tidak ada pokok dan rupuk di perkuburan. Hak kata, ayat kata, alasan kata, rupuk pokok tu menjadi pertolongan kepada roh, bertasbih kepada roh si mati. Apa pula dengan kubur-kubur di tanah suci Mekah Madinah no? Tak ada pokok, tak ada rupuk, tak ada pokok. Tumbuh nah atas dia. Gimana pula? Jemaah fikir tak? Begitu juga. Jemaah hak biasa pergi Mekah dah boleh faham lah deh. Kita tengok jemaah alasan-alasan. Nak royak berhubung dengan fatwa saat ni. Betul salah. So kita mikir. Fatwa hak kata tak boleh cabut rupuk atas kubur tu. Tak boleh bersih rupuk pokok atas kubur tu dengan alasannya rupuk pokok duk tasbih, rupuk pokok tadi duk menjadi pertolongan pada roh si mati. Alasan dia saat ni tu kita boleh
Kita fikir mudarat ke munafaat. Kita ukur pula dengan alasannya di bawah ni, apa pula perkuburan di tanah suci Mekah Madinah. Yang mana Mekah Madinah, kubur-kubur dia tidak ada pokok, dia rupuk di perkuburan. Mekah Madinah rupuk pokok pun tak ada atas kubur. Lagu mana pula? Begitu juga di tempat kita pada perkuburan di kawasan tepi patah. Tengok pula di tempat kita. Kubur-kubur di kawasan tepi patah. Lagu mana pula? Tak ada pokok. Dan perkuburan di dalam kawasan hutan. Dalam hutan lagu mana pula? Tak nampak kubur kalau dalam hutan. Apa mudarat kalau tidak dibersihkan? Gapo dia mudarat kalau kita tak bersih? Rupuk pokok atas dada kubur tu. Dalam kawasan perkuburan. Apa mudarat dia? Tak boleh berhenti ni jemaah seterusnya. Dari segi keadilan. Kalau berfatwa, tumbuhan dan rupuk bertasbih dan memberi pertolongan kepada roh si mati pada perkuburan orang jahat di tanah, banyak tumbuhan di atas kuburnya dengan kubur orang alim di tepi pantai yang tidak ditumbuhi pokok dan rupuk. Tu dia. Faham ke tak tu jemaah? Lagu mana pula di segi keadilan? Kalau kita berfatwa, tumbuhan dan rupuk tadi bertasbih memberi pertolongan kepada roh si mati. Tengok pada perkuburan orang-orang jahat. Kita tanam banyak pokok. Biar tumbuh atas dada kubur dia. Biar banyak rupuk atas kubur dia. Kalau gitu kak. Seni orang-orang jahat tadi. Orang jahat banyak tumbuh pokok rupuk atas dada kubur dia. Apabila tumbuh rupuk pokok atas dada kubur dia, senilah dianya. Bapa seni? Sebab pokok rupuk sani duk bertasbih. Memberi pertolongan kepada roh dia. Guana agak cuma. Di sebaliknya, ni kubur-kubur orang alim-alim ni di tepi patah. Tanah tepi patah. Kita biasa duk pergi alik sia ni. Ada bawa tempat-tempat sejarah orang-orang alim. Kubur pula tepi patah. Pokok pun tak ada. Rupuk pun tak ada. Baik kalau tumbuh pun tak tumbuh panjang. Tak tumbuh banyak. Yang hanya ni lagu ni cuma. Kubur-kubur orang alim tidak ditumbuhi pokok dan rupuk. Macam mana pula dengan kubur orang alim? Seterusnya, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala firman bahawa manusia dijadikan. Makhluk manusia dimuliakan lebih daripada makhluk lain. Terdapat 15 ayat difirmankan melalui terdapat 15 ayat difirmankan, manakala terdapat 29 ayat difirmankan, yakni makhluk lain diciptakan untuk memberi faedah kepentingan kepada manusia. Bermaksud memberi manfaat kepada makhluk manusia. Memang betul, Quran tu ayat jemaah, bahawa makhluk-makhluk lain dijadikan untuk mudah kepada manusia. Betul. Hak Quran ayat. Okey. Pokok rupuk bertasbih. Dengar molek dah. Hak Allah Ta'ala ada ayat dalam Quran. Pokok rupuk bertasbih adalah amalan ibadah untuk dirinya. Untuk dirinya sendiri kepada Tuhannya. Tu dia. Allah Ta'ala ayat dalam Quran, pokok rupuk bertasbih adalah
amalan ibadah untuk dirinya sendiri kepada Tuhannya. Makhluk tumbuhan hanya memberi manfaat pada sumbangan bila digunakan oleh manusia. Ceruk upuk wagi makan ke binatang. Ambil rupuk wak ubat. Tu. Ia tak jadi tasbih kepada manusia. Dia bertasbih untuk diri dia sendiri kepada Allah Ta'ala. Faham Dr. Jum'ah? Dan yang seterusnya, tidak ada penjelasan daripada Rasulullah. Tanah pokok di atas kubur boleh menolong roh si mati di dalam kubur itu. Daripada tafsir hak Rasulullah tak ada kata royak tanah pokok atas kubur boleh menolong roh si mati dalam kubur tu. Rasulullah tak royak. Daripada tafsir Rasulullah, hanya daripada tafsir Rasulullah, orang ambil daripada tafsir Rasulullah memacak pelepah tamak dan rating pokok selasih di atas kubur sebagai pertolongan meringankan seksa roh kubur itu selagi pelepah tamak dan rating pokok selasih itu tidak mati. Yakni pokok tadi pelepah dengan rating tadi tak kering. Nah, selagi ia tak kering, ia boleh memberi pertolongan pada roh perkuburan itu. Yakni tanda keberkatan selama mana pokok itu tidak kering mati. Bukan pelepah tu, tetapi melalui keberkatan Rasulullah. Sebab itulah hadis tu kata Rasulullah tolong. Bukan pelepah tamak rating selasih tu tolong roh si mati. Faham ke tak tu? Tu nak kena faham tafsir saat ni tu. Tu orang duk ambil tafsir atas tu. Duduk buat tafsir pada rupuk pokok tu. Sedangkan hadis saat ni kepada Rasulullah, untuk Rasulullah seorang yang keberkatan dia. Mukjizat Rasulullah tu. Bukan kerana berkat pokok rating tu. Faham Ustazah. Faham Jumaat kita kata. Alhamdulillah boleh faham. Kalaulah betul-betul pokok tu bertasbih, mestilah Rasulullah. Nanti kan nak baca lagi. Kalau betul-betul pokok rupuk tu bertasbih, mesti Rasulullah suruh tanam pokok-pokok dan rupuk. Biar banyak atas dada kubur. Mesti ada hadis khusus. Ni kan akan royak lagi Jumaat Supah. Tidak ada perintah Rasulullah SAW supaya menanam rupuk dan pokok di atas kubur. Tak ada hadis. Perintah Rasulullah suruh kita tanam rupuk pokok atas kubur. Rujuk hadis dan kitab perhiasan perkuburan. Jumaat rujuk hadis dan kitab perhiasan perkuburan. 1. Dirujuk pada sirah hari kewafatan Sayyidina Utsman Maz'un. Utsman Maz'un saudara susuai Rasulullah pada akhir tahun pertama hijrah. Ia suruh tanam kedok rupuk pada Sayyidina Utsman Maz'un, saudara susuai dia tu. Dia Rasulullah suruh tanam kedok rupuk pokok atas dada kubur Utsman Maz'un. Orang Islam hak mula-mula mati di Madinah. Tahun akhir. Tahun pertama hijrah akhir tu. Tengok pula. Nombor 2. Rujuk pada kewafatan Sayyidina Zainab puteri Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya suruh kedok tanam pokok rupuk atas kubur Sayyidina Zainab. Anak dia sendiri, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri turun atas kubur. Rasulullah sendiri turun dalam kubur tu.
turun sendiri dalam kubur dengan Sayyidina Zainab puteri dia. Dan yang seterusnya jemaah adik kakak, yang ketiga, rujuk pada kewafatan Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah, pada perang Uhud. Loh, di bukit orang-orang pergi umrah, pergi ziarah kedak di bukit Uhud, ziarah kubur Sayyidina Hamzah, pak saudaranya Rasulullah. Rasulullah suruh kedak tanah rupuk pakak atas dada kubur Sayyidina Hamzah. Yang seterusnya nombor 4. Adik kakak rujuk pada ziarah makam ibu Rasulullah, Siti Aminah di Abwa pada tahun 3 Hijrah. Rasulullah suruh tak? Perintah tak suruh kita tanam rumput pokok atas dada kubur mak dia, ibu dia. Dan yang seterusnya, tengok, dia sendiri Rasulullah pun tak tanam. Suruh pada usaha dia sendiri. Dia sendiri pun tak tanam atas dada kubur mak dia. Usaha dia nak suruh kita. Tengok pula, nombor 5. Rujuk pada kewafatan Sayyidina Khadijah di perkuburan Ma'la pada tahun 9 Kerasulan. Lagu mana jemaah adik kakak? Rasulullah suruh tanam kedak pokok rupuk atas dada kubur Sayyidina Khadijah, isteri pertama Rasulullah. Jawab kat bawah. Seterusnya, kalaulah pokok dah rupuk, bertasbih, menolong roh, mesti banyak-banyak kubur-kubur tadi ada ya Rasulullah suruh. Ni ada ke tak? Start daripada Sayyidina Osman Maz'un, Sayyidina Zainab puteri Rasulullah, Sayyidina Hamzah pak saudara Rasulullah, Sayyidina ibu Rasulullah sendiri Siti Aminah, dan kewafatan si isteri dia Khadijah di perkuburan Ma'la. Banyak-banyak kubur tu, kalau pokok rupuk memberi munafaat, pedah, bertasbih, menolong roh dalam kubur, tentu mesti Rasulullah perintah suruh buat salah satu. Dirumuskan tidak ada suruhan dan perintah supaya menanam pokok dan rupuk. Yang ada hanya menghias perkuburan. Jangan sapuh cak kapur. Sapuh maksud sini tu. Sapuh. Jangan sapuh cak kapur. Jangan membangunkan kubur di atas perkuburan. Hak tu Rasulullah lari. Jangan memperbesarkan kubur. Hak tu Rasulullah lari. Dan meletakkan anak batu di atas kubur. Tu Rasulullah lari. Sorry. Jangan memperbesarkan kubur. Rasulullah lari. Tapi Rasulullah suruh meletakkan anak-anak batu di atas kubur. Dia panggil, Rasulullah suruh juga meletakkan batu nisan. Terutamanya di bahagian kepala. Tengok, siapa learning kubur-kubur di Mekah Madinah tu. Biasa je, di kepala je. Tanda. Kita dua. Tapi kita dua pun ada beza. Kalau batu sebenar tu, batu bukit ke batu apa. Kalau jenis batu, di bahagian kepala dibesarkan. Di bahagian kaki kecil sikit. Tu tanda kepala dengan kaki. Timbulnya tanah tinggi lebih kurang sejengkal daripada arah bumi. Rasulullah ajar. Arah Rasulullah. Tu suruh yang mana kalau kita nak, misalnya kubur lepas tanah tu kan. Kita tamung jadi benggok tu. Atas dada kubur ibu ayah kita tu. Kalau nak tinggi ke tanah tu, tanah dada kubur tadi, tinggi hanya sedekah aja. Jangan tinggi siapa ko.
Serta Jumaah tinggi hanya secekar je tanah hak kita timbung saat ni tu. Tinggi sikit pada atas, dia panggil atas tanah kubur tu. Lebih tinggi, we nampak kata dada kubur tu ada tanah hak duduk timbung tu. Dia panggil ada kawasan kubur. Ada tanda kawasan kubur. Tinggi ke tanah pasir hak kita kambuh tu sejekar je daripada kubur, daripada tanah rata. Daripada tanah rata tu tinggi sejekar hak kita kambuh. Jangan tinggi lebih pada tu. Tu dia panggil arwah Rasulullah. Serta penulisan nama dan tarikh mati. Tulis nama, tulis tarikh mati ni kena pada kita. Sebab nama tarikh mati ni mengecek ke kubur-kubur tok nenek kita. Kalau tak ada benda tu, tak percaya terah. Pergi kubur tok nenek kita hak dulu-dulu. Hak tanda dengan batu. Hak tanda dengan batu saja. Pendek kat sari rumah duk cari kubur. Dah kubur lah ni, kau tambah. Orang mati kau ramah. Kubur kita dengan kubur orang bertukar. Sebab tu, apa boleh kita buat tanda nama, tanda tarikh mati? Sebab nak suci. Kita nak cucu hak kedia-kedia ni. Nah, hak tu boleh. Tak ada salah. Hanya hak tu tak bolehnya bermadah-madah. Supaya orang Bukit Islam tu tulis di paper kenyataan dia di kepala kubur tu ke. Dia tulis dengan macam-macam madah-madah tu. Macam-macam sajuk gapo tu. Tak boleh gitu. Nama dengan tarikh mati tak ada masalah. Sebab kita nak anak cucu ni nak pergi cek kubur-kubur tok nenek kita. Kalau cari tu rumah pun, kalau ada nama tu, jumpa. Nah. Tu panjang lebarnya semula insya-Allah adik kakak deh. Kita tak ada dah dengan yang satunya ni dah. Kupat lebih dah. Kita sambung esok insya-Allah kalau tidak ada masalah. Kita sambung lagi lah hari ni esok. Kalau tidak ada halangan lain cuaca gapo insya-Allah. Nah. Jemaah kita tanya, kubur para ulama besar Binoe adakah boleh? Sebenarnya, kalau mengikut daripada peringatan Rasulullah dalam kitab-kitab fiqh ibadah, seperti tidak boleh membina kubur. Kalau kita tu buat, bermakna bercanggah dengan perintah Rasulullah. Tu yang panggil taksub. Tak boleh sebenarnya. Kubur di mana ni dah itu Malik. Kubur tu kalau beno seperti rumah tu. Supaya kubur bulat atas masjid tu ya Jumaat. Kubur bulat atas masjid tu. Dia panggil kubur. Macam bina rumah. Atas kubur. Tak boleh. Tapi pok-pok kita ni buat juga. Terutamanya pada kubur-kubur ahli ulama. Kerana apa? Kerana taksub. Terutama di Indonesia. Betul tak Jumaat daripada Indonesia? Kubur bukan setakat comel dengan bunga-bunga, dengan hiasan Allahu Akbar. Pergi tengok Mekah Madinah no Jumaat. Di kubur Bakit no. Lagu mana kubur? Tak ada ke apa satu. Hak tu ikut sunnah sungguh. Tapi tempat-tempat lain, alim-alim ulama, seperti tempat pemuja hak ni jadi ke taksub. Apabila taksub, jadi macam ada percanggahan dengan pesanan Rasulullah.
kita tak usah ikutlah sini. Cuma kita kata Indonesia sebab tak ada majlis tahkim. Tak ada majlis jakim macam Malaysia. Sebab tak ada orang lari. Majlis pun senyap. Tak ada mulut. Nak tolong selesai. Tu menyebabkan jadi borak tu. Macam dengan tempat pemuja sedar ke situ. Sebab kubur-kubur alim ulama' nya buat rumah nah pulak atas kubur. Tu bahaya tu cuma. Terserah kepada majlis agama. Kita tak ada hak. Sebab fatwa mana yang ambil tu? Sebab Mekah Madinah, dia tak ada rumah atas kubur. Ni. Ada Jumaat kita tanya tu saat ni. Jadi persoalan batu nisai tu duk bertasbih. Hak tu tak jelas. Sebab tak ada berhubung dengan batu nisai duk bertasbih kepada si mati. Sebab batu nisai tu adalah tanda. Nah, tanda pada kubur-kubur orang mati. Jangan kita duk tafsir, duk tasbih juga supaya rupuk tu. Sebab tak ada hadis-hadis ke apa. Nah, Jumaat. Apabila tak disuruh, bermakna dilarang. Dah kita buat juga tu. Dalam tafsir hadis-hadis, sekiranya Rasulullah tak suruh, bermakna Rasulullah tak kena. Tu saja. Jangan kata Rasulullah tak larang tu boleh. Jangan. Tak boleh tafsir lagu tu Jumaat. Ni ada Jumaat kita tanya tu. Dalam link EEA tu tengok Jumaat. Berhubung dengan kan nak tahu setuh ni sebenarnya. Macam Sultan Tani dalam masjid tu. Tak apa ke? Tu kata tadi, kita jangan capur tangan ke? Ni serah pada majlis agama. Sani kan nak larang dah. Kita jangan setuh. Itu bawah. Di bawah majlis. Majlis agama di negeri masing-masing. Di bawah tugas dia. Jangan kita tak capur tangan. Ni. Tadi kan nak kata dah. Jangan duduk kait-kait, jangan duduk tafsir-tafsir diri jangan. Benda ni terserah pada pihak majlis di tempat masing-masing. Dengan dia. Kita tak ada hak. Cuma kita ayat penjelasan hak tu dah. Boleh dengar, tak boleh dengar, tinggal. Tu saja. Pasal kita ni bukan ulul amri. Dengar baik-baik. Kita bukan ulul amri. Jangan kita buat tajuk perbahasa. Ni. Di bawah bidang majlis agama. Betul Jumaat. Di bawah majlis agama. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi. Okey. Semua tu dia tak suruh molek kubur dia. Dia tak suruh pun. Tapi kita ni taksub. Tadi kata dah. Orang kemudian ni taksub. Terpengaruh. Taksub
tasuk. Memang tasuk doa. Dengan Imam Syafi'i dengan gapo. Tasuk doa lalu. Kasih sayangnya berdoa lalu. Tu yang panggil tasuk. Imam hak mati tu, dia tak suruh buat molek kubur dia. Tapi kita pengikut ni. Faham ke tak? Hak tu lah. Jadi kita tak mesti ambil kira lah. Sebab benda tadi atas kuasa negeri dan ulul amri di tempat itu majlis agama di negeri masing-masing. Kita jangan ambil sebagai tajuk nak buat bahas. Jangan. Tak patut pun kita. Faham ke tak? Kita selesai hadis-hadis tadi. Hak mana kita boleh ikut, tak boleh ikut tinggal. Berasa tak si ikut, tak sah. Tapi ingat, benda hadis-hadis ni, yang pentingnya, benda tadi ada bukti terang dan jelas. Jangan kita ikut taklid buta. Nyanyi kita Jumaat. Ni. Jadi banyaklah Jumaat-Jumaat kita komen ni. Ni hak orang. Jadi apabila kita buat fatwa, tak boleh buat rupuk pokok, semua sambung kubur mak pak kita. Kita sendiri pun takut nak pergi ziarah. Nak pergi gigi semata-semata, ita-ita, kok luar pagar. Jadi mudarat ke munafaat masalahnya pada kita. Islam kata, kalaulah mudarat, bukan daripada fatwa yang betul daripada Islam. Hanya alim ulama tu saja yang buat fatwa sendiri. Sedekah 5 ni contoh sirah Rasulullah tak suruh pun tangan pokok rupuk atas dada kubur. Terutamanya, ingat siapa dia tadi? Kan ayat dah tadi tu. Yang pertama, rujuk sirah hari kewafatan Sayyidina Utsman Maz'un. Saudara susuai Rasulullah. Nombor 2, Sayyidina Zainab, puteri dia. Puteri Rasulullah. Nombor 3, Sayyidina Hamzah di Bukit Uhud, pak saudara dia. Nombor 4, makam ibunya Siti Aminah di Abwa. Nombor 5, Sayyidina Khadijah di perkuburan Ma'lur, isterinya. Tengok. Kelima-lima. Kalaulah ada, tentulah ada hadis. Perintah suruh tanam rupuk pokok atas dada kubur. Ni, yang disebut 5 tadi tu. Tu yang paling jelas. Nak tanam boleh sebagai perhiasan je. Tapi kena cara. Tapi suruh nampak cuci, molek, bersih. Tanda anak cucu mulia kepada ibu bapa yang telah mati. Kerana kubur itu adalah rumah terakhir di atas muka bumi ibu bapa kita. Tu saja. Tapi janganlah perhiasan tu menyebab jadi mudarat, jadi hutang. Kita tinggal, kita pergi nak cara sehari dua dah. Tinggal bertahun-tahun. Atas dada kubur ibu bapa kita jadi perhiasan tu, jadi hutang. Jiran-jiran sebelah nak pergi ziarah kubur tok nenek dia, takut. Takut ada ular. Takutnya ada moga terbuai. Takut ada macam-macam binatang bisa. Boleh rujuk tengok rakaman yang kanak telah buat. Ada Jumaat boleh tengok dalam video pendek kanak. Link EA kanak tu.
Rumah kuning ni, TikTok kuning. Rekamnya kubur hak semua samung. Dia kubur hak bersih. Kan ada dah buat rekamnya. Cuma cuba masuk tengok. Lagu mana perbezaan kubur hak semua samung dengan kubur hak bersih. Hak mana lebih kita rasa senang hati bila pergi ziarah. Tu maksudnya, kalau rasa mudah itu adalah munafaat. Pedoh. Kalau berasa takut, payah, tak segi, tu yang panggil mudarat. Tu saja. Mudah ke tu Islam. Tengok saja benda tadi, banyak mudarat ke banyak munafaat. Kalau lebih banyak mudarat, tu bukan daripada Islam. Nak hak kubur ke tu? Bermakna kita tak sel sendiri. Mudarat kalau banyak utang atas kubur ke? Orang tak pergi ziarah, orang takut nak pergi ziarah. Tak senang pada orang nak pergi ziarah. Tu mudarat. Kalau mudarat bukan Islam. Tak sel sendiri. Kalau pergi kubur-kubur bersih, pasir putih, boleh tengok orang, sini nampak orang di sana tu. Puluh rai tanah pun boleh nampak orang. Tak takut kita nak pergi ziarah kubur, nak pergi duduk baca, nak berdoa. Ni hutan keliling kelala, tinggi, kita duduk tenggelam dengan rupuk pokok. Duduk sementara ke duduk lama kalau pergi ziarah. Tak kena buat, baca tak ada habis, doa tak ada habis. Ataupun pergi taita tengok saja, lari kelik. Anak cucu yang kecil-kecil, kau takut nak lepas lagi. Ni tanah pasir putih, anak cucu yang kecil pun boleh pergi duduk lok atas tu. Boleh duduk temui kita pergi baca. Berani nak bawa. Munafaat kata, Islam suruh jadi munafaat. Kalau jadi mudarat, menyusahkan bukan daripada Islam. Daripada tafsir sendiri. Faham ke tak tu jemaah? Okey, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada tazkirah akan datang. Kalau tidak ada lagi apa-apa masalah, InsyaAllah bersama kanak lagi. Kan nak berhenti situ dulu. InsyaAllah dah sampai pukul 4.30 dah. Minta maaf lah lewat banyak. Tapi tajuk ni kena sesah. Nah, banyak lagi perkara tak sesahnya tak dengar masuk dah. Minta maaf. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama deh. Betul tu. Terima kasih Jumaat deh. Okey. Jadi kan nak kena puh lah. Tapi mak panggil ni. Tak tahu boleh ke tak puh. Dalam rumah biru tak boleh nak masuk hari ni. Okey, kita berhenti sini dulu. Kan nak si pedah tu Jumaat-Jumaat komen. Dalam rumah TikTok baru tak ada masalah apa-apa ni. Tak ada masalah apa-apa. Cuma kita tak ada banyak komen. Rumah TikTok lama je banyak. Jelas sangat setuju. Okey, terima kasih Jumaat. Mudarat takut ada ular. Macam-macam ni cuma kita duduk komen ni. Okey, terima kasih dah Jumaat. Ni. Bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama pakat beringat. Tolong menolong. Diperingatkan pada kebenaran. Jalan-jalan kebenaran. Cuma kita nak cari bukti lah benda-benda tadi. Buktikan benda kebenaran melalui Quran hadis. Kita alim ulama mazhab Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Supaya kita tak
tak jerumuh pada jalan-jalan sesat salah. Supaya tidak jadi salah faham. Nah, kita tak salah faham. Merugikan kita lah kalau kita salah faham kak dengan tafsiran amal ibadah. Kita nak mati. Bukan duk tukar langit. Merugikan kita. Tak pergi masjid, duk sebelah rumah. Rugi siapa? Tak boleh fitnah. Hutang siapa? Rugi siapa? Tu maksudnya. Okey, baik. Kita berhenti sini dulu. Tidak manja pula dah. Kita tunggu sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dah jemaah yang share, yang tag screen, yang follow kanak, yang bagi hadiah tadi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Kita sama-sama turun. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bye-bye semua jemaah. Okey dah.